Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton pembentangan kajian tindakan Konvensyen Penyelidikan R&D dan Inovasi Pendidikan kali kedua 2022 atau dikenali sebagai KOMPI 22. Saya, Nur Hidayani Semun, bertindak sebagai moderator saluran 7 bagi sesi keempat ini. Sebelum sesi pembentangan dimulakan, saya perkenalkan terlebih dahulu juri yang bertanggungjawab untuk menilai pembentangan pada kali ini, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Fariza Putih Behak daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan kumpulan pertama Brand Eskom yang diketuai oleh Dr. Aizu Khalili bin Zuhili daripada Kolej Metrikasi Perak dengan kajiannya yang bertajuk Pembelajaran Kendiri menggunakan aplikasi mudah alih dalam kalangan pelajar B40. Dipersilakan. Kumpulan Sainskom membawakan penyelidikan bertajuk Pembelajaran Kendiri menggunakan aplikasi mudah alih dalam kalangan pelajar B40. Pengenalan kumpulan. Kumpulan Sainskom ditubuhkan dengan kombinasi kepakaran, pengalaman dan keterujaan 3 orang pensyarah sains komputer Kolej Metrikasi Perak, iaitu Dr. Aizu Khalili Zuhaidi selaku Ketua Penyelidik bersama rakan penyelidik Puan Mazi binti Kohlid pensyarah kanan dan Cik Nurul Syuhada Abdul Kadir pensyarah PPC. Sebagai pendahuluan, pandemik COVID-19 memberi kesan langsung terhadap kaedah pengajaran dan pembelajaran bersemuka dan berfokus kepada pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR secara dalam talian. Pelajar matrikulasi menggunakan kaedah PDPR selama 15 daripada 18 minggu pengajian. Ini menunjukkan kepentingan platform dalam talian bagi membolehkan akses bahan dalam kalangan pelajar. Refleksi amalan PDP lalu. Kekangan capaian internet menyebabkan tidak semua pelajar dapat mengikuti kelas secara langsung. Pelajar suka mencari bahan pembelajaran secara bersistematik. Oleh itu, penghasilan platform yang bersistematik dengan keperluan capaian internet rendah menjadi keutamaan penyelidik. Fokus kajian, isu keprihatinan. Fokus kajian ialah untuk mengkaji keberkesanan pembelajaran kendiri menggunakan aplikasi mudah alih untuk subjek sains komputer. Fokus kajian tertumpu kepada meningkatkan pencapaian pelajar daripada keluarga berpendapatan B40 melalui penggunaan aplikasi mudah alih kerana majoriti pelajar matrikulasi adalah dalam kalangan keluarga berpendapatan B40. Objektif kajian. Objektif khusus kajian untuk menghasilkan aplikasi mudah alih bagi membantu pembelajaran kendiri pelajar dalam PDPR dan mengenal pasti kaedah PDPR yang sesuai bagi meningkatkan pencapaian pelajar B40 dalam subjek sains komputer. Kumpulan sasaran. Persampalan secara bertujuan, purposive sampling digunakan kerana kajian berfokus kepada kumpulan pelajar daripada keluarga berpendapatan B40 sahaja yang melibatkan seramai 60 orang pelajar daripada 4 kelas berbeza. Pelaksanaan tindakan kajian. Pelaksanaan kajian tindakan ini dijalankan dalam 2 kitaran berdasarkan model kajian tindakan Chemis and McTaggart 1988. Kumpulan penyelidik telah melakukan tinjauan awal melalui soal selidik 150 orang pelajar dan 15 orang pensyarah bagi mengenal pasti kekangan pelaksanaan PDPR subjek sains komputer. Dapatan soal selidik menunjukkan permasalahan yang wujud adalah talian internet yang perlahan, kota data yang terhad dan kesukaran mendapatkan bahan pembelajaran secara bersistematik. Dalam kitaran 1, penyelidik memutuskan untuk menggunakan Google Classroom sebagai platform perkongsian bahan. Arahan perlu diberikan secara berterusan semasa kelas untuk merujuk bahan di dalam Google Classroom. Kitaran 1 melibatkan 30 orang pelajar daripada 2 kelas. Untuk penilaian, pelajar menjawab kuis dan setelah selesai, kuis dianalisis untuk melihat pencapaian pelajar. Setelah sesi refleksi dan perbincangan dilaksanakan, kumpulan penyelidik telah membuat sedikit perubahan strategi kerana pelajar masih tidak menguasai topik. Dalam kitaran 2, kumpulan penyelidik mengubah pendekatan daripada penggunaan Google Classroom kepada penggunaan aplikasi mudah alih bot Telegram. Satu aplikasi mudah alih telah dibina. Pautan aplikasi mudah alih bot Telegram dikongsi kepada pelajar. Pelajar tidak perlu memuat turun aplikasi, sebaliknya boleh menggunakan terus aplikasi di dalam Telegram. Untuk penilaian, pelajar menjawab kuis diikuti dengan sesi refleksi dan perbincangan. Bagi melaksanakan pengajaran menggunakan rancangan pengajaran yang telah diubah sesuai dalam kitaran 2, 2 kelas berbeza digunakan. Penggunaan 2 kelas adalah kerana kekangan masa berdasarkan takwim perancangan pengajaran dan tujuan kajian adalah untuk mendapatkan responden
dalam kalangan pelajar dengan keluarga berpendapatan B40. Walaupun kelas yang berbeza, pelajar adalah homogen daripada segi pengetahuan dan penguasaan kemahiran. Pelaksanaan kajian tindakan ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran bermakna dalam pedagogi subjek sains komputer. 4 elemen pembelajaran bermakna telah diterapkan dalam penyelidikan ini, iaitu amalan pedagogi, pemanfaatan digital, rakan pembelajaran dan persekitaran pembelajaran Karim 2019. Amalan pedagogi yang dilaksanakan menjadikan pensyarah sebagai aktivator dan pembelajaran adalah berpusatkan pelajar. Pemerhatian dan dapatan kajian. Kaedah pengumpulan data melibatkan keputusan kuis dan data soal sidik. Maklumat demografi dan kekangan pelaksanaan PDPR dikenal pasti dalam soal sidik, seterusnya dianalisis. Dapatan kajian mendapati terdapat peningkatan yang ketara dalam perbandingan analisis peratus markah kuis antara kelas dalam kitaran 1 dan kitaran 2. Bilangan pelajar yang mendapat peratusan markah antara 80 hingga 100 meningkat sebanyak 6 orang, iaitu daripada 19 orang kepada 25 orang. Tiada pelajar yang mendapat markah di bawah 70 dalam kitaran 2 berbanding 3 orang pelajar dalam kitaran 1. Hasil ujian T-sampel tak bersandar ditunjukkan pada jadual 1. Min markah untuk kitaran 1 adalah 76.23, manakala min markah untuk kitaran 2 adalah 85.37. Kitaran 2 menunjukkan min markah kuis yang lebih tinggi berbanding kitaran 1. Daripada jadual 2, hasil analisis SPSS menunjukkan bahawa nilai signifikan 0.000 tidak melebihi 0.025. Maka pada aras keyakinan 0.05, 5% terdapat perbezaan signifikan pencapaian pelajar P40 dalam kitaran 2 yang menggunakan aplikasi mudah alih berbanding dengan pelajar kitaran 1 yang menggunakan Google Classroom dalam subjek sains komputer. Hasil dapatan yang signifikan menunjukkan penggunaan aplikasi mudah alih meningkatkan pencapaian pelajar dalam subjek sains komputer dan bersesuaian dengan konsep pembelajaran bermakna yang menekankan amalan pedagogi, pemanfaatan digital, rakan pembelajaran dan persekitaran pembelajaran. Bagi soalan kajian 1, hasil dapatan menunjukkan aplikasi mudah alih dapat membantu pembelajaran kendiri pelajar dalam PDPR. Bagi soalan kedua, hasil dapatan kajian menunjukkan kaedah PDPR menggunakan strategi aplikasi mudah alih dalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam kalangan keluarga berpendapatan B40. Kesimpulan, pengguna aplikasi mudah alih yang dihasilkan berjaya mencapai objektif. Aplikasi mudah alih amat sesuai bagi membantu pelajar melaksanakan strategi pembelajaran kendiri dan ia berjaya dilaksanakan dengan berkesan. Terima kasih diucapkan kepada pihak pengurusan KMPK, Ketua Jabatan Matematik, Ketua Unit Sains Komputer, para pensyarah dan seterusnya para pelajar KMPK yang terlibat dalam menjayakan kajian tindakan ini.
Majlis diteruskan dengan menjemput kumpulan kedua, The H2FC daripada Kolej Matrikulasi Pahang yang diketuai oleh Faizah binti Muhammad Yassin dengan tajuknya INIM meningkatkan pemahaman pelajar terhadap penamaan IUPAC, Alkana dan Alkina. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan laporan kajian tindakan kumpulan kami yang bertajuk INIM meningkatkan pemahaman pelajar terhadap penamaan IUPAC, Alkana dan Alkina. Ini adalah latar belakang kajian kami dan kami memilih topik 5.0 hidrokarbon berfokuskan kepada penamaan IUPAC, Alkana dan Alkina. Kajian ini sangat penting kerana penamaan IUPAC, Alkana dan Alkina adalah asas kepada pembelajaran kimia organik dan ianya diuji setiap tahun di dalam UPS 2 dan PSPM 2. Penyelidik percaya bahawa penguasaan pelajar terhadap konsep penamaan IUPAC, Alkana dan Alkina masih berada di tahap yang rendah dan subtopik ini yang diajar melalui mod kuliah secara pembelajaran kendiri adalah kurang berkesan. Kami menggunakan model Chemist and McTaggart yang mengandungi kitaran 1 dan kitaran 2. Refleksi kendiri pensyarah. Penamaan IUPAC, Alkana dan Alkina diajar melalui mod kuliah secara pembelajaran kendiri melalui video yang mana ianya tidak melibatkan sebarang pertemuan secara bersemuka maupun aplikasi Google Meet. Ini menyebabkan pensyarah kuliah kurang mengenali pelajar dan sukar membuat tindakan pemulihan. Oleh itu, pensyarah tutoran memilih kaedah flip learning untuk mengatasi masalah ini. Aktiviti pelajar menonton video kuliah dianggap sebagai aktiviti sebelum kelas tutoran, manakala aktiviti pembelajaran INIM dianggap sebagai aktiviti di dalam kelas. INIM adalah sebuah aktiviti yang dibangunkan untuk pembelajaran penamaan IUPAC, Alkana dan Alkina menggunakan capaian internet. Dari aspek pelajar pula, hanya sebahagian kecil pelajar menonton video pembelajaran kendiri dengan tekun. Dapatan daripada Edpuzzle pensyarah mendapati 43% pelajar tidak menonton video. Selain itu, pelajar tidak mengambil inisiatif untuk bertanya tentang ketidakfahaman mereka. Dapat dilihat tiada sebarang persoalan diajukan oleh pelajar di ruangan komen Telegram. Ini menyebabkan pelajar tidak dapat menguasai peraturan dalam penamaan IUPAC, Alkana dan Alkina sekaligus pelajar gagal melukis dan menamakan sebatian Alkana dan Alkina dengan betul. Oleh itu, aktiviti pembelajaran INIM telah dirangka menggunakan strategi pembelajaran kolaboratif melalui aplikasi live worksheets dan pembangunan video. Dari aspek lain pula, liputan internet yang tidak stabil menyebabkan pelajar bermasalah untuk membuat pembelajaran secara atas talian. Oleh itu, penyelidik memilih aplikasi live worksheets yang mana ianya mesra pengguna kerana tidak perlu dimuat turun dan tidak mengganggu ruang storan telefon pintar. Fokus kajian ini adalah untuk memperbaiki strategi PDP bagi membantu pelajar menguasai konsep penamaan IUPAC yang merangkumi melukis dan menamakan sebatian Alkana dan Alkina dengan betul. Fokus kajian ini dipilih kerana subtopik ini adalah asas kepada pembelajaran topik hidrokarbon. Sekiranya masalah ini tidak diatasi, pelajar akan bermasalah besar dalam mempelajari topik hidrokarbon dan topik yang seterusnya. Dan yang paling ditakuti, pelajar akan hilang minat terhadap kimia organik keseluruhannya. Objektif umum adalah untuk meningkatkan penguasaan pelajar dalam subtopik berkaitan penamaan IUPAC, Alkana dan Alkina. Objektif khusus pertama, pelajar dapat melukis struktur sebatian berdasarkan nama IUPAC, Alkana dan Alkina. Kedua, pelajar dapat menentukan penamaan IUPAC berdasarkan struktur sebatian Alkana dan Alkina. Ini adalah kumpulan sasaran kajian kami dan rasional pemilihannya. Pengumpulan data awal dibuat melalui pertama, pemerhatian dalam kelas. Didapati pelajar gagal membuat penamaan IUPAC, Alkana dan Alkina dengan betul. Kedua, temu bual. Pelajar memberitahu mereka sukar memilih rantai induk dan kumpulan penukar ganti. Ketiga, ujian pra. Hasilnya 78% pelajar gagal.
Analisis markah ujian pra menunjukkan majoriti pelajar berada pada tahap pencapaian lemah. Intervensi kitaran pertama iaitu aktiviti pembelajaran INEM dimulai dengan aktiviti 1, sesi pengenalan. Seterusnya, aktiviti 2, sesi menjawab soalan. 18 pelajar dibahagikan kepada 9 kumpulan. Setiap kumpulan perlu menjawab satu set soalan dalam aplikasi Live Worksheets. Skor akan terus dipaparkan sebaik pelajar menekan butang hantar. Yang terakhir, aktiviti 3, sesi rakaman video. Setiap kumpulan perlu bekerjasama merakam video penerangan dan kesemua rakaman video dikongsikan dalam aplikasi WhatsApp kelas. Ini adalah gambar-gambar ketika berlangsungnya intervensi kitaran pertama. Aktiviti pembelajaran INEM dipilih kerana kelebihan flip learning yang dinyatakan oleh Nuri J 2016 dan kelebihan pembelajaran kolaboratif yang dinyatakan oleh Muhammad Amirul Akmal dan Nur Azian 2014. Pengumpulan data dibuat melalui kaedah kualitatif iaitu pemerhatian dan kaedah kuantitatif iaitu ujian pasca. Melalui pemerhatian, pelajar menunjukkan minat dan fokus, reaksi positif dan ceria dan saling berbincang dan bekerjasama. Melalui ujian pasca pula, dua analisis telah dibuat. Pertama, analisis perbandingan markah ujian pra dan ujian pasca. Markah minimum ujian pra kosong, manakala markah minimum ujian pasca meningkat kepada 70. Markah maksimum ujian pra 70, manakala markah maksimum ujian pasca meningkat kepada 100. Secara keseluruhannya, semua pelajar menunjukkan peningkatan yang ketara dalam ujian pasca. Analisis kedua, tahap pencapaian pelajar dalam ujian pasca. 17 pelajar berada pada tahap pencapaian cemerlang, manakala seorang pelajar berada pada tahap pencapaian sederhana. Oleh itu, seorang pelajar ini akan dibawa ke kitaran kedua. Intervensi kitaran kedua dibuat melalui sesi konsultasi antara guru kelas dan pelajar tersebut. Hasil intervensi menunjukkan pencapaian pelajar meningkat ke tahap cemerlang. Aktiviti pembelajaran ini memberi banyak kesan positif kepada pelajar, pensyarah dan PDP. Antara kesan positif adalah pelajar menunjukkan peningkatan tahap penguasaan. Pensyarah bertindak sebagai pemudah cara dan mempunyai lebih banyak masa untuk berinteraksi dengan pelajar. Aktiviti pembelajaran ini memberi dimensi baru kepada sesi PDP. Kesimpulannya, kajian ini telah mencapai objektif yang telah ditetapkan. Kekangan yang dialami, pelajar kesuntukan masa menyiapkan rakaman video dan dicadangkan aktiviti pembelajaran INEM diaplikasikan kepada topik kimia organik yang lain, disebar luas kepada pelajar pra-universiti yang lain dan boleh juga diubah suai bagi topik yang lain. Sekian, terima kasih.
Kita teruskan lagi pembentangan dengan menjemput kumpulan ketiga daripada Kolej Matrikulasi Perlis, kumpulan The Perfect Mix yang diketuai oleh Nur Fazini binti Ismail dengan tajuknya Penggunaan Instaquiz dalam meningkatkan bilangan respon pelajar bagi aktiviti pengukuhan subjek biologi. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fazini binti Ismail dari Kolej Matrikulasi Perlis akan membentangkan hasil kajian kumpulan kami The Perfect Mix yang bertajuk Penggunaan Instaquiz dalam meningkatkan bilangan respons pelajar bagi aktiviti pengukuhan subjek biologi. Ahli kumpulan terdiri daripada saya sendiri, Vanu Azilah binti Abdul Aziz dari Kolej Matrikulasi Perlis, Encik Muhammad Nazir bin Hussein dari Kolej Matrikulasi Perlis dan Puan Nur Hidayah Muhammad Saleh dari Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Sedikit pengenalan, pihak BNKPM telah menyediakan panduan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran norma baharu bagi sesi pengajian bermula 2020-2021. Ini berikutan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia yang mana terdapat keperluan bagi mengamalkan penjarakan fizikal iaitu kelas secara fizikal diminimalkan dan memaksimalkan kelas dalam talian. Menerusi panduan tersebut, kaedah penyampaian kuliah dijalankan secara dalam talian dan pesyarah perlu menyediakan soalan pengukuhan di akhir sesi bagi menguji pencapaian hasil pembelajaran pada arah C1 dan arah C2. Seterusnya refleksi masalah. Penguasaan arah C1 dan C2 akan dinilai dalam ujian penilaian sumatif ataupun UPS yang membawa wajaran markah sebanyak 20% daripada keseluruhan markah pelajar. Aktiviti pengukuhan dijalankan menerusi aplikasi WhatsApp dan juga aplikasi Google Form. Namun, bilangan respons pelajar amat mengecewakan. Sebenarnya, respon pelajar kepada soalan pengukuhan ini sangat penting supaya pensyarah dapat mengetahui tahap penguasaan arah C1 dan C2 pelajar agar dapat merangka strategi PDP ketika sesi tutoran yang melibatkan aras yang lebih tinggi iaitu aras C3 dan juga aras C4. Seterusnya, penyelidik mendapatkan maklum balas daripada pelajar dengan menjalankan temu bual untuk mengetahui mengapakah pelajar kurang responsif terhadap soalan aktiviti pengukuhan yang diberikan menerusi aplikasi WhatsApp dan juga platform Google Form. Berikut adalah antara respon yang diberikan oleh para pelajar. Seterusnya, penyelidik juga mendapatkan maklum balas daripada pensyarah biologi berkaitan penggunaan aplikasi WhatsApp dan juga Google Form dalam menjalankan aktiviti pengukuhan setelah selesai sesi kuliah. Berikut merupakan maklum balas yang diberikan oleh pensyarah. Berdasarkan maklum balas yang diperolehi, penyelidik membuat refleksi bersama rakan-rakan dan kesimpulan yang kami dapat simpulkan ialah platform yang sedia digunakan tidak menarik minat pelajar dan ini menyumbang kepada kurangnya bilangan respon pelajar terhadap aktiviti pengukuhan. Di samping itu, platform ataupun aplikasi WhatsApp dan Google Form juga dilihat tidak begitu praktikal bagi pihak pensyarah. Fokus kajian. Kajian ini memfokuskan kepada meningkatkan bilangan respons pelajar dalam aktiviti pengukuhan bagi subjek biologi SP025 yang mana ianya dapat membantu pensyarah merancang strategi PDP bagi mood tutoran dan membantu pelajar membuat persediaan bagi menduduki UPS. Objektif kajian kami ialah mengukur bilangan respons pelajar dalam aktiviti pengukuhan menggunakan Instaquiz bagi subjek biologi SP025. Kumpulan sasaran bagi kajian ini terdiri daripada 59 orang pelajar ambilan 2021-2022 dari kelas C3T2, C3T3 dan HT5. Pelaksanaan tindakan. Pertama, penyelidik telah menjalankan tinjauan bagi membuat perbandingan bilangan respon pelajar dalam aktiviti pengukuhan menerusi aplikasi WhatsApp dan aplikasi Google Form. Berikut adalah peratusan bilangan respon pelajar bagi aplikasi tersebut. Seterusnya, penyelidik berbincang mencari platform bagi aktiviti pengukuhan yang lebih praktikal, membantu penyelidik dalam membuat penilaian terhadap hasil pembelajaran pelajar dan platform tersebut mestilah terkini seiring dengan perkembangan usia pelajar agar dapat menarik minat mereka. Penyelidik mencapai kata sepakat untuk menggunakan Instaquiz menerusi aplikasi Instagram sebagai intervensi kerana Instagram merupakan aplikasi sosial yang amat popular di kalangan pengguna termasuk di Malaysia dan ia mempunyai pelbagai kepelbagaian fungsi yang dapat dimanipulasikan oleh penyelidik dalam menjalankan kajian ini. Seterusnya kita lihat kepada rangka kerja pengumpulan data.
Penyidik menyampaikan isi kandungan kuliah berdasarkan CLO yang terdapat dalam CS yang disediakan oleh pihak BNKPM. Setelah selesai kuliah, penyelidik membina item soalan bagi aktiviti pengukuhan menggunakan InstaQuiz menerusi aplikasi Instagram. Seterusnya, pelajar dimaklumkan untuk menjawab soalan aktiviti pengukuhan tersebut dalam tempoh masa 1 jam. Setelah itu, penyelidik membuat analisis data berdasarkan bilangan pelajar yang menjawab soalan di InstaQuiz menggunakan Microsoft Excel. Ini adalah tangkap layar aktiviti pengukuhan pada InstaQuiz. Data diambil berdasarkan bilangan pelajar yang menjawab soalan bagi aktiviti pengukuhan tersebut. Bilangan pelajar menunjukkan respon mereka terhadap aktiviti pengukuhan. Seterusnya, penyelidik mengira peratusan bagi mendapatkan bilangan pelajar yang respon terhadap soalan tersebut bagi tujuan pencapaian objektif kajian. Berikut adalah tangkap layar InstaQuiz setelah pelajar selesai membuat aktiviti pengukuhan. Berikut adalah peratus bilangan respon pelajar dalam aktiviti pengukuhan menggunakan InstaQuiz menerusi aplikasi Instagram. Berdasarkan graf di atas, kita dapat lihat berdasarkan analisis data tersebut, hampir setiap aktiviti pengukuhan menggunakan InstaQuiz berjaya mendapat bilangan respon tinggi daripada para pelajar. Berikut adalah perbandingan peratus bilangan respon pelajar dalam aktiviti pengukuhan menggunakan InstaQuiz, WhatsApp dan juga Google Form. Kita dapat lihat di sini, InstaQuiz menerusi aplikasi Instagram berjaya mencatat jumlah peratusan tertinggi bagi bilangan pelajar yang respons terhadap aktiviti pengukuhan iaitu sebanyak 97.4%. Berikut adalah tangkap layar InstaQuiz yang memberikan maklumat bagi respons setiap pelajar. Dan ini adalah tinjauan yang dijalankan oleh penyelidik mengenai penggunaan InstaQuiz dalam aktiviti pengukuhan. Terdapat dilihat di sini 100% pelajar menyatakan bahawa mereka menyukai InstaQuiz ini. Refleksi dan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kajian ini telah berjaya mencapai objektif. Penggunaan InstaQuiz meningkatkan bilangan respons pelajar dalam aktiviti pengukuhan. Kesemua pelajar mengakui bahawa mereka suka menggunakan InstaQuiz dalam aktiviti pengukuhan. InstaQuiz memberikan fleksibiliti sama ada dijalankan secara bersemuka ataupun tidak bersemuka dan menyokong kaedah pembelajaran kendiri. Ianya membuka lembaran baru kepada amalan norma baru dan bersesuaian dengan persekitaran digital dan revolusi industri 4.0. Kekangan dalam menjalankan kajian ini menjurus kepada limitasi kemudahan capaian internet di kalangan para pelajar. Sekian, terima kasih.
Majlis diteruskan dengan pembentangan keempat dijemput Ketua Kumpulan BC Mumtaz Behem bin Abdul Rashid daripada Kolej Matrikulasi Selangor dengan tajuk inisiatif platform digital untuk meningkatkan pencapaian pelajar SB025 dalam penulisan esei bagi subheading filament story. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami, kumpulan VC, yang terdiri daripada 3 orang pensyarah biologi Kolej Matrikulasi Selangor iaitu Puan Mumtaz Beham binti Abdul Rashid, Encik Roslan bin Abu Bakar dan Puan Rusnizan binti Ibrahim. Dengan ini membentangkan kertas kajian bertajuk VC Platform Digital untuk meningkatkan pencapaian pelajar SB025 dalam penulisan esei bagi subtopik Sliding Filament Theory. VC dihasilkan berfokuskan 3 konsep iaitu pembelajaran interaktif, pembelajaran kendiri dan kemahiran menulis esei. VC adalah video yang disusun mengikut langkah-langkah, mengikut turutan yang tepat dan terminologi yang bersesuaian bagi subtopik Sliding Filament Theory. Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk menghasilkan satu video yang berstruktur beserta terminologi yang tepat untuk membimbing pelajar menulis esei subtopik Sliding Filament Theory, seterusnya meningkatkan pencapaian pelajar dalam PSPM. Dari segi refleksi pensyarah, pelajar tidak dapat menghubung-kait penggunaan terminologi yang tepat mengikut sekuens dalam subtopik Sliding Filament Theory. Terminologi penting tidak dimasukkan di dalam penulisan esei yang menyebabkan pelajar kehilangan markah. Melalui pengamatan penyelidik, masalah ini wujud kerana pelajar tidak boleh menghubung-kait penggunaan terminologi yang tepat mengikut sekuens dalam Sliding Filament Theory yang membolehkan pelajar mendapat markah mengikut skema jawapan. Dari segi refleksi pelajar, apabila ditemu bual, penyelidik mendapati semasa sesi PDP yang berikutnya, pelajar memberitahu bahawa mereka memahami setiap langkah di dalam Sliding Filament Theory. Cuma mereka tidak dapat mengenal pasti terminologi yang penting yang perlu dimasukkan di dalam penulisan esei mereka. Juga pelajar tidak dapat menghubung-kait terminologi dengan setiap langkah di dalam Sliding Filament Theory seperti yang dikehendaki di dalam skema jawapan. Untuk fokus kajian, pemahaman hasil pembelajaran bagi subtopik Sliding Filament Theory sangat penting supaya pelajar tidak kehilangan markah di dalam peperiksaan semester program matrikulasi. Tambah pula, topik ini menyumbang peratusan yang tinggi sebanyak 18.2% di dalam PSPM berdasarkan jadual penentu ujian. Terdapat 4 objektif khusus di dalam penghasilan VC. VC menghasilkan untuk membimbing pelajar terhadap penulisan esei Sliding Filament Theory. Kedua, dapat menggunakan terminologi yang tepat di dalam penulisan esei. Ketiga, dapat menghubung-kait terminologi dengan penerangan langkah-langkah yang betul mengikut sekuens. Dan terakhir, keempat, dapat menguasai kemahiran menulis esei. Semasa pelaksanaan kajian, terdapat 2 kumpulan yang dipilih sebagai kumpulan kawalan dan juga kumpulan rawatan. Kumpulan kawalan adalah terdiri daripada pelajar modul hayat S1K5T5, manakala kumpulan rawatan terdiri daripada pelajar modul hayat S1K2T1. Terdapat 3 kitaran di dalam penghasilan VC. Kitaran pertama, penyelidik menggunakan kaedah pengajaran berpandukan nota kuliah dan buku rujukan. Latihan esei selama 15 minit diberikan sebelum tamat sesi PDP. Bagi penambahbaikan kepada kitaran 1, kitaran 2 dilakukan.
di mana penambahbaikan sesi PDP dengan menyediakan pautan video daripada YouTube yang telah dipilih. Kemudian, sekali lagi latihan esei 15 minit dilakukan sebelum tamat sesi PDP. Bagi penambahbaikan seterusnya iaitu kitaran ketiga, penambahbaikan video YouTube yang telah disunting mengikut sekuens dan aturan dan disertakan senarai terminologi. Sesi ini diakhiri dengan memberi latihan esei selama 15 minit. Apa itu VC? VC berasal daripada video YouTube yang terpilih dan telah disunting menjadi 7 sekuens video dalam menerangkan proses pengecutan otot. VC juga dilengkapkan dengan terminologi-terminologi yang berkaitan dengan urutan-urutan peristiwa. Berikut dilihatkan 2 daripada 7 video sekuens VC di dalam subtopik sliding filament theory. Analisis data mendapati kedua-dua kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan menunjukkan peningkatan pencapaian markah pelajar dalam ujian pasca berbanding ujian pra. Kumpulan rawatan menunjukkan lonjakan pencapaian pelajar yang tinggi dan pencapaian berbanding kumpulan kawalan. Taburan markah ujian pasca pada kumpulan rawatan adalah pada markah 7 hingga 10. Sebanyak 42.86% pelajar mendapat markah penuh iaitu 10 markah. Dapat disimpulkan, penggunaan VC dapat meningkatkan pencapaian pelajar dan dapat menarik minat pelajar ke arah pembelajaran kendiri. VC membantu pensyarah membina alat bantu mengajar yang lebih interaktif dan lebih berfokus melalui pendigitalan PDP. Semua bahan rujukan yang relevan telah dipilih dan diverifikasi oleh pensyarah kanan. Sekian, terima kasih dari kumpulan VC. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Majlis diteruskan dengan menjemput kumpulan kelima. Daripada Kolej Metropolitan Pahang, diketuai oleh Zaini binti dengan tajuknya Scaffolding dalam mencari persamaan bulatan secara digital. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kolej Matrikulasi Pahang ingin membentangkan R&D kami yang bertajuk Scaffolding dalam mencari persamaan bulatan secara digital. Ahli kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya sebagai pembentang, Hanisah binti Hanafi, Puan Zaini binti Ismail, Puan Jaharanita binti Husin dan Puan Yusrina Asma binti Jamal. Okey, jadi kami telah memilih topik 4 iaitu Conic sebagai kursus Matematik Sains SM025 dan kami fokuskan kepada persamaan bulatan di mana bilangan sampel kami ialah seramai 10 orang. Okey, refleksi PDP lalu, masalah dikesan hasil pemerhatian melalui kuis yang telah diberikan kepada pelajar. Okey, jadi kami pecahkan kepada 3 iaitu kesilapan pelajar yang tidak dapat diterjemah. Okey, tidak dapat menterjemahkan kehendak soalan dalam bentuk gambar rajah dengan betul dan seterusnya tidak dapat menentukan jejari dan pusat bulatan dan seterusnya tidak dapat mencari persamaan bulatan itu sendiri. Okey, fokus kajian kami kami tetapkan ialah pelajar perlu memahami dan dapat menggambarkan gambar rajah bulatan itu terlebih dahulu sebelum menyelesaikan soalan persamaan bulatan. Okey, di mana dapat kita lihat pada sebelah kiri ini adalah modal pemikiran geometrik Van Hill dan kami dapati kesilapan pelajar masih berada di tahap pertama iaitu visualization. Okey, dan kami rasa perlu untuk kaedah scaffolding ini diintegrasikan ke dalam pembelajaran digital ini. Okey, objektif kajian ialah untuk yang umum kami untuk meningkatkan pencapaian pelajar bagi mencari persamaan bulatan bagi topik conics. Okey, objektif khususnya ialah 80% pelajar dapat menentukan R dan C selepas berjaya melukis gambar rajah bulatan, di mana 7 orang pelajar dapat mencari persamaan bulatan dengan betul mendapat markah sekurang-kurangnya 70%. Okey, model kajian kami menggunakan model Clements and McTaggart. Okey, ini adalah perancangan pelaksanaan kajian kami di mana kami mulakan dengan ujian pra. Okey, and then kami buat kitaran pertama, ujian pasca, kitaran kedua dan seterusnya pemerhatian dan refleksi. Okey, pada ujian pra, okey, ini contoh soalan ujian pra yang telah kami berikan. Okey, ini adalah contoh jawapan pelajar dan dapat kita lihat ada kesilapan di situ. Pelajar tidak dapat pun untuk mentafsir soalan kepada bentuk gambar rajah. Okey, jadi hasil dapatan markah ujian pra itu kami dapati 5 orang pelajar tidak dapat melukis dan menyebabkan mereka mendapat markah kosong dalam ujian pra itu. Okey, pelaksanaan kajian scaffolding ini. Okey, kaedah scaffolding secara maya untuk menyelesaikan soalan mencari persamaan bulatan. Okey, dapat kita lihat perbezaan pada gambar rajah yang pertama dan gambar rajah kedua. Okey, gambar rajah kedua ini adalah yang sudah diintegrasikan konsep scaffolding, di mana kita dapat lihat anak tangga di sebelah kiri itu menunjukkan konsep matematik ini dipecahkan kepada bahagian yang kecil supaya lebih mudah dihadam oleh pelajar. Contoh, kita minta pelajar visualisasikan kehendak soalan dahulu, bincang dahulu, baru dia tentukan R dan C, bincang dahulu, dan last sekali baru kita tentukan persamaan. Pecahkan kepada 3 konsep lah. Dan dapat dilihat pada tangga di sebelah kiri juga, setiap anak tangga ni akan berlaku modeling, iaitu pensyarah bertindak sebagai mentor sehingga pelajar dapat mengesuai setiap konsep. Dan kemudiannya pada tangga di sebelah kanan berlaku perkongsian idea daripada semua pelajar mengikut setiap anak tangga itu. Okey, alright, so kita pergi kepada kitaran pertama. Okey, kajian ini dijalankan semasa sesi PDP melalui medium Google Meet. Okey, di mana pensyarah pertama sekali menerangkan dahulu kaedah mencari persamaan dengan melukis dan melabel jari dan pusat bulatan dengan betul. Okey, kemudian pelajar diberi soalan mencari persamaan bagi bulatan. Kemudiannya dia minta melukis dahulu bulatan dan melabel dahulu kedudukan jari dan pusat bulatan. Lepas tu pelajar diminta berkongsi jawapan mereka, pensyarah berbincang, berlaku interaksi dua hala di sini dan seterusnya pelajar diminta untuk berkongsi idea untuk cara menyelesaikan soalan tersebut secara lisan. Okay.
Dan seterusnya pelajar lain juga diminta untuk memberi maklum balas tentang pembentangan jawapan rakan mereka. Dan akhir sekali pensyarah menyemak dan memberi ulasan tentang jawapan pelajar, dan pelajar diminta membuat kesimpulan akhir. So ini adalah ujian pasca kami. Okay, hampir sama, kami menguji konsep yang sama, okay, di mana pelajar diberi masa selama 15 minit untuk menjawab soalan ini. Hasil dapatan markah ujian pasca, kami dapati tiada lagi pelajar mendapat markah kosong dan berlaku peningkatan di sini. Jadi kita dapat lihat semua dah tak ada kosong. Okay. Dan kitaran kedua kami jalankan lagi sekali sebab masih belum mencapai objektif. Pelajar ini dikumpulkan sekali lagi dan dibahagikan kepada 3 kumpulan kecil menggunakan aplikasi breakout rooms. Okay, pelajar diminta untuk berkongsi idea masing-masing. Okay, untuk melukis gambar rajah bulatan, penyelidik selaku pembimbing perlu memastikan lukisan bulatan tu dihasilkan tepat oleh setiap kumpulan, dan seterusnya pelajar membincangkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soalan mencari persamaan bulatan. Okey, dan seterusnya pelajar diberi ujian kali kedua dengan menggunakan soalan yang sama dengan ujian pasca untuk memastikan semua pelajar dapat mencari persamaan bulatan dengan betul. Daripada hasil ujian didapati 100% pelajar dapat mencari persamaan bulatan bagi soalan yang diberi. Okey, pemerhatian dan dapatan kajian. Soalan yang diberi dalam ujian pasca dan ujian pra ni menguji konsep yang sama. Okey, berlaku peningkatan pencapaian bagi semua pelajar. Okey, dapat kita lihat daripada perbandingan skor di sini. Okey, secara keseluruhan, objektif kajian adalah tercapai dan menggambarkan bahawa kaedah scaffolding membantu pelajar berkongsi idea untuk menterjemahkan kehendak soalan secara dalam talian. Okey, refleksi dan kesimpulan, kekuatan kaedah scaffolding ialah dapat menggalakkan pelajar berani berkongsi idea mereka, dapat menarik minat pelajar dan dapat menggalakkan komunikasi dua hala. Okey, kelemahannya ialah dia ada yang terdapat pelajar kurang aktif untuk memberi idea. Okey, dan terdapat juga pelajar lambat memberi respon, menyebabkan sesi PDP agak terganggu dan ada masalah capaian internet. Okey, jadi kami cadangan penambahbaikan yang kami cadangkan di sini ialah penyelidik perlu memberi ganjaran kepada pelajar yang aktif untuk menggalakkan lagi penglibatan pelajar, dan sesi PDP boleh dirakam untuk membantu pelajar yang masalah capaian internet tidak tertinggal, dan akhir sekali penyelidik perlu mempelbagaikan arah soalan bagi meningkatkan lagi kefahaman pelajar. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.
Kita teruskan lagi pembentangan dengan menjemput bulan ke-6. Kumpulan blok unit imbuhan daripada SMK Agama Bandar Penawar yang diketuai oleh Muhammad Amirul Akmal bin Muhammad Yunus dengan tajuknya meningkatkan penguasaan kemahiran menukar unit di asas panjang dalam kalangan murid tingkatan 1. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Akmal bin Muhammad Yunus daripada SMK Agama Bandar Penawar, Kota Tinggi, Johor. Pada hari ini, saya akan memperkenalkan kepada anda semua inovasi yang saya hasilkan pada tahun ini, iaitu blok unit imbuhan. Secara umumnya, blok unit imbuhan ini dihasilkan bagi membantu murid-murid untuk meningkatkan kemahiran menukar unit yang melibatkan unit panjang bagi imbuhan yang tertentu. Kita ambil contoh soalan yang pertama, soalan yang ada ni tukarkan 6.12 mm kepada unit nanometer. Baik pelajar, bagaimana cara menggunakan? Pertama, kita tengok dulu kepada soalan. Kita kena tukarkan 6.12 mm kepada nanometer. Okey, kalau kita tengok contoh di sini, desimeter tukar kepada milimeter. Desimeter ini tukar kepada. So, desimeter berada di sebelah kiri. So, kita akan tuliskan milimeter ini kiri dan nanometer ini kanan. Okey, kenapa kena tulis? Supaya mudah untuk kita gunakan inovasi blok unit imbuhan ini. Okey, so kita tengok di sini. Okey, daripada blok inovasi imbuhan ini kita tengok di sebelah bawah blok unit kiri. So, unit kiri dia adalah milimeter. So, kita akan ambil blok milimeter letak di sebelah kiri. Manakala di sebelah kanan blok unit kanan. Blok unit kanan. So, kanan dia adalah nanometer. So, kita akan ambil nanometer. So, atas milimeter, bawah nanometer. Sama dengan jalan kerja atas kiri, kanan. So, atas, bawah. Okay, so sama sini. So, kita tengok jalan kerja dia. So, cara penulisan dia adalah 6.12 darabkan dengan, okay, kita tengok di sini 10 kuasa negatif 3, 10 kuasa negatif 3 perkan dengan 10 kuasa negatif 9. Baik, so tulis meter. Okey. Seterusnya, kita akan tekan kalkulator. Kita confirmkan, kemudian kita tekan sama dengan. So, kita akan dapat jawapan dia. Jadi jawapan dia 6120000 nanometer. Okey, ataupun kita boleh ringkaskan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 6.12 kali 10 kuasa 6 nanometer. Okey, baik. Inovasi ini kita panggil sebagai blok unit imbuhan. Dia digunakan untuk kita membuat aktiviti. Seperti kalau unit ni, cara guna dia semua ada pada bahagian
dekat bahagian atas ni, yang blok warna kuning ni blok warna kuning menunjukkan inovasi yang Ustaz Amirul buat ni mudah nak faham, senang dan menarik. Sangat membantu pelajar, terutamanya tingkatan 1 untuk belajar berkaitan dengan unit imbuhan lah, berkaitan dengan pengiraan. Okey, di mana kalau ikutkan contoh jalan kerja yang diberinya lebih mudah daripada buku teks. Bagi saya, penggunaan blok unit imbuhan ni lagi senang sebab kalau kita tengok jalan kerja berpandukan buku teks ni, dia agak sukar untuk saya fahami dan untuk saya hafal sebab jadi, saya susah nak ingat pada mulanya, tapi bila dengan adanya blok unit imbuhan ni, saya dapat ingat mengikut warnanya dengan warna yang berbeza membuatkan saya mudah ingat.
Kita teruskan lagi pembentangan dengan menjemput kumpulan ke-7 daripada SK Bandar Tenggara 1, kumpulan Sport Inovasi BP1 yang diketuai oleh Zainuddin bin Zainal Abidin. Kajian yang bertajuk meningkatkan minat murid tahun 6 baca buku sains menggunakan kaedah permainan super fast track. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainuddin bin Zainal Abidin bersama dengan rakan-rakan hari ini akan berkongsi dengan anda semua sebuah kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan minat murid tahun 6 membaca buku sains menggunakan kaedah permainan super fast track. Sains mempunyai banyak istilah dan konsep yang perlu diketahui. Membaca merupakan antara perkara paling penting semasa sebelum dan selepas pembelajaran bagi memastikan suatu konsep itu mudah difahami dan jelas. Berdasarkan refleksi saya, murid menjawab soalan seperti tak baca soalan. Murid tidak menjawab soalan dan juga murid membuat pilihan jawapan yang tidak sepatutnya. Macam mana tu? Ini contoh meninggalkan banyak soalan tanpa jawapan, tulis nama bulat-bulat lepas tu tak jawab. Kemudian ada yang membuat pilihan jawapan tapi tidak sepatutnya. Contohnya, haiwan yang menggunakan insang. Pepatung. Dan jelas-jelas kalau insang tu dalam air, tapi mereka boleh jawab benda yang tak sepatutnya mereka jawab. Ini tahun 6 tuan-tuan. Jadi, fokus kajian saya meneroka satu kaedah untuk menanam minat murid tahun 6 dalam membaca buku sains. Objektif kajian, meningkatkan minat murid tahun 6 membaca buku sains untuk menguasai topik pembelajaran yang tertentu. Objektif khusus, membina nilai insaniah dengan menanam minat murid mempunyai rasa tanggungjawab kepada diri untuk baca buku. Mengubah persepsi murid yang sentiasa mengalah dan tak berdaya saing nak jawab soalan agar nilai dan etika pendidikan itu dapat diamalkan. Dan seterusnya, menambahkan keinginan murid untuk membaca buku dan selari dengan salah satu komponen sekolahku sejahtera iaitu seronok, jati diri dan tekun. Ada S, J dan juga T. Kumpulan sasaran adalah 15 orang lelaki dan seorang perempuan murid tahun 6. Tinjauan awal masalah dari segi pemerhatian, murid A, B, C, D dan E semuanya menunjukkan respon yang tidak elok. Contohnya tak nak jawab soalan, kena tegur baru nak jawab. Ada yang aktif jawab tapi semua salah. Bacalah tu. Kan? Jadi melalui temubual pula kita dapati bahawa murid-murid ini ada yang kata tak tahu macam mana. Dan ada yang kata tak pernah belajar pun topik ni. Ya Allah, sakitnya hati kita sebagai seorang guru, tuan-tuan, apabila kita mendapati perkara ini berlaku. Jadi seterusnya kita lihat ujian pra pula menunjukkan bahawa murid 1 sehingga 8, contohnya saya ambil separuh, hampir separuh, mereka menunjukkan respon yang logik positif itu ada dan respon yang negatif pun ada. Dan negatif dan tidak logik ni sepatutnya jawapan yang tidak patut dijawab oleh murid. Terlalu banyak dan murid yang ketiga itu semua respon negatif. Nampak yang mereka betul-betul sebenarnya tak minat nak jawab. Tam saja dan ada yang sengaja membuat salah. Jadi pelaksanaan kajian saya tercetusnya ada super fast track adalah bila murid, saya tahu murid ni akan cuba membaca apabila ada kesedaran untuk menjawab soalan sama ada kuis atau ujian. Sikap murid sasaran ni pula suka main, tidak suka bermain tanpa ada peluang nak menang. Main nak menang je lah kan. Jadi ada sesuatu yang boleh dibanggakan. Dan murid juga minat bermain bola sepak. Jadi pelaksanaan kajian saya mewujudkan bersama rakan-rakan super fast track iaitu yang mengandungi satu papan besar di depan kelas. Ada satu rantai yang dipakai bergambar kelab bola kan, bola sepak Malaysia dan juga set-set soalan-soalan super fast track. Jadi pelaksanaan kajiannya seperti ini. Ada 4 kumpulan contohnya A, B, C dan D. Kumpulan A adalah kumpulan yang paling banyak markahnya dan apabila kita letakkan dalam kumpulan ini, contohnya kumpulan A, kumpulan B, C dan D menjalankan ujian dan dapat markah tersebut. Kumpulan A yang paling rendah 64 itu pergi ke kumpulan B, perlu turun dan kumpulan B perlu naik ke atas kumpulan A yang paling tinggi daripada kumpulan B. Begitu juga dengan kumpulan C dan D. Untuk kumpulan A yang juara ataupun markah tertinggi, mereka juga akan mendapat satu bintang khas. Dan bintang-bintang setiap kali mereka naik ini, mereka mendapat bintang ataupun markah ataupun sesuatu yang boleh membanggakan mereka. Dan kumpulan yang turun ni pula tidaklah dimalukan, tetapi mereka menjadi ketua kepada kumpulan baru itu. Jadi ini akan menyebabkan mereka berasa takut dan ingin berada di kumpulan lagi satu atau sekurang-kurangnya kekal dalam kumpulan tersebut. Jadi, dapatan pemerhatian saya, kita dapat lihat di sini, mereka dalam kumpulan yang sama. Kawan aku sama pandai dengan aku ni semua ni. Takkan saya nak dapatkan markah yang rendah? Kan? Jadi, mereka akan berusaha membaca dan ketika ujian yang saya jalankan itu, mereka tutup kertas tu
berusaha untuk tidak memberikan rakan mereka jawapan kerana mereka bersaing sesama mereka. Nanti ada yang jatuh, ada yang naik ke atas. Jadi ini sungguh seronok lihat mereka begitu aktif menjawab soalan. Saya kongsikan sedikit pemerhatian video ketika saya katakan nak buat ujian hari ni. Nak buat super fast track hari ni. Mereka terus baca buku. Ni waktu rehat, suruh rehat tak nak rehat. Ya, ini antara yang saya rasa macam terharu lah sebab mereka mampu masing-masing. Okey, dan satu lagi contoh video saya tunjukkan di sini adalah okey, dah. Dah habis masa. Sudah betul. Tak cukup masa. Cepat. Cepat dah nak biasa. Okey, dah nak fast track ni. Cepatlah. Dah berasa tak nak kalah kan, tak nak kalah. Mereka nak menang. Itu yang penting sekali dalam permainan super fast track ini. Jadi dapatan temu buang saya dapat lihat murid A, B, C contohnya di sini. Semuanya teruja nak buat lagi. Sebab apa? Mereka yang dah terjatuh nak naik balik. Mereka yang stay nak naik juga. Mereka yang berada di atas nak bangga berada di atas. Jadi seronok berada dalam kumpulan ini kerana mereka bertukar-tukar kumpulan. Dan mereka seronok melihat keputusan yang setiap kali saya umumkan. Jadi dapatan ujian pra-banding pos, semua murid menunjukkan respon yang positif. Sekurang-kurangnya walaupun ada yang salah tapi sekurang-kurangnya positif. Taklah menyakitkan hati jawapan tu dengan benda yang kemukakan kan. Seterusnya, berikut adalah prestasi murid. Dalam kalau kita lihat pada respon positif tadi, ujian pra dan pos ini pula adalah dari segi jadualnya. Maka pada super fast track ujian yang ketiga, ujian keempat itu kesemuanya telah menjawabkan memberikan respon yang positif lah, respon yang baik. Okay, jadi alhamdulillah kesan kepada murid dan kesan kepada guru melalui refleksi saya. Kesan kepada murid, perkembangan jelas dilihat, minat membaca bertambah, murid menjadi lebih aktif dan komponen sejahtera itu SJTER, tekun dan kemudian dan sebagainya lah. Ada SJTR tu terdapat dalam murid itu sekarang. Telah berjaya diterapkan dalam diri murid itu dan kesedaran topik meningkat. Murid menunjukkan usaha dalam menjawab soalan. Pembangunan kemahiran insaniah, nilai dan etika pendidikan dapat ditunjukkan di situ. Dan kesan kepada guru, saya berasa semakin bersemangat untuk mengajar dan menghasilkan idea-idea baru yang lain. Jadi kajian seterusnya, saya akan menggunakan kajian kaedah super fast track kepada subjek lain yang kurang diminati oleh murid dan juga boleh dijadikan kajian lanjutan terhadap subjek tersebut. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih.
akhirnya tibalah masanya untuk kumpulan terakhir bagi sesi ini. Pada Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang, dijemput Ketua Kumpulan Tuan Haiza binti Abdul Rahim dengan tajuknya meningkatkan kemahiran sistem pertandingan Liga melalui aplikasi Neopod. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum. Kami dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang. Tajuk kajian tindakan kami ialah meningkatkan kefahaman sistem pertandingan Liga melalui aplikasi Neopod. Apa itu Neopod? Neopod adalah alat pemudah cara PDPC semasa pandemik COVID-19. Ia juga sebagai platform ruang pembelajaran yang melibatkan interaksi antara pensyarah dan pelajar secara virtual. Yang seterusnya, ia juga sebagai pembelajaran berkesan dan wow factor yang dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Pengalaman saya mengajar subjek core kurikulum sudah 15 tahun. Tetapi saya dapati pelajar masih lemah dalam penyusunan jadual pertandingan Liga. Di samping itu juga, pelajar tidak memahami format pertandingan apa yang perlu dibuat apabila melibatkan pasukan yang banyak. Tujuan kajian ini dibuat adalah untuk melihat penguasaan dan pemahaman asas tentang format pengiraan sistem pertandingan Liga. Penyusunan jadual pertandingan untuk projek akhir penilaian berterusan WK002. Melakarkan jadual pertandingan bagi kejohanan yang mereka anjurkan dan menarik minat pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui pemerhatian kami, dapati pelajar ini telah banyak belajar pertandingan sistem Liga di bangku sekolah lagi. Topik ini memerlukan pelajar menguasai sistem pertandingan. Justru itu, pelajar dapat menyusun jadual pertandingan bagi kejohanan yang mereka anjurkan. Namun selepas penyelidikan, pelajar didapati masih tidak menguasai format asas pertandingan. Ini menyebabkan pelajar gagal menyusun jadual tersebut. Justru itu, aplikasi Neopod digunakan untuk mengatasi masalah yang kami hadapi. Aplikasi ini juga mengandungi unsur teks, gambar atau audio dan secara tidak langsung, rasa bosan pelajar dapat dihindarkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Refleksi yang kami dapat rumuskan, yang pertama dari pensyarah mendapati bahawa mereka merasa kecewa PDP yang diajar tidak bermakna, tidak puas hati dan kesal terhadap diri sendiri. Kaedah PDP yang kurang menarik. Refleksi dari pelajar, kami dapati pelajar tidak faham atau tidak jelas dengan penerangan yang diberikan semasa proses PDP berlangsung. Merasa bosan dan mengantuk ketika membuat latihan atau belajar sistem pertandingan Liga. Tidak memberi kesan atau respon terhadap soalan yang diajukan oleh pensyarah. Manakala aspek lain juga didapati, kebanyakan pelajar tidak aktif bersukan. Mereka juga sukar untuk memupuk minat sukan dalam diri mereka. Dan juga pelajar tidak pernah menceburkan diri dalam mana-mana pertandingan sukan. Fokus kajian kumpulan kami adalah yang pertama, meningkatkan kefahaman pelajar tentang sistem pertandingan Liga melalui aplikasi Neopod. Yang kedua, pelajar dapat memberi pengiraan jumlah perlawanan bagi bilangan pasukan yang genap dan ganjil. Justru itu juga pelajar dapat menyusun jadual pasukan yang bertanding mengikut kumpulan yang ditetapkan dan dapat meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti PDPC. Kumpulan sasaran bagi kajian tindakan kami ialah 3 orang pelajar dari EB14 T14 terdiri dari 2 orang pelajar perempuan dan 1 pelajar lelaki. Pelajar berkenaan dapat skor yang rendah semasa ujian sistem Liga dilaksanakan. Pelaksanaan tindakan atau kajian. Kami membantu pelajar yang masih tidak dapat menguasai kandungan pelajaran, iaitu kami menggunakan aplikasi Neopod melalui aktiviti Time to Climb. Yang kedua, Neopod bertujuan untuk meningkatkan fokus dan penglibatan pelajar dalam PDPC. Pelajar menjawab soalan kuis dalam bentuk paparan game dan kaedah pengumpulan data melalui kuis atau soalan menggunakan aplikasi Neopod.
Hasil dapatan kajian menunjukkan penggunaan aplikasi Neopod dapat menarik minat pelajar untuk melibatkan diri dan berusaha untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Pelajar keempat telah menunjukkan peningkatan sebanyak 40%. Pelajar ke-8 meningkat sebanyak 60%. Pelajar ke-10 telah menunjukkan peningkatan 60%. Peningkatan ini menunjukkan pelajar telah menguasai kandungan dan keberkesanan penggunaan intervensi ini dalam pengajaran co-curriculum. Graf ini menunjukkan skor min maklum balas pelajar terhadap aplikasi Neopod. Soal selidik ini adalah untuk mengukur tahap penglibatan pelajar melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Purata skor min melebihi 3.33 menunjukkan peningkatan penglibatan pelajar dalam PDPC. Pelajar lebih bermotivasi dan mendorong pelajar berusaha menjawab soalan kuis. Lingkungan min 3.30 hingga 3.70 menunjukkan aplikasi ini mudah diakses oleh pelajar pada bila-bila masa. Pelajar mencuba sehabis baik untuk mendapatkan tempat pertama di dalam kuis. Di sini dapat disimpulkan bahawa penambahbaikan cara pelaksanaan PDPC masih diperlukan bagi meningkatkan tahap penglibatan dan keseronokan pelajar. Kesimpulannya, kumpulan kami merumuskan bahawa bahan PDPC berasaskan game dapat menarik minat pelajar selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Pensyarah perlu mengintegrasikan alat digital yang bersesuaian untuk menggalakkan pembelajaran aktif dalam kelas. Melalui aplikasi Neopod dapat menarik minat pelajar untuk mendapat skor tertinggi. Seterusnya, kami bercadang untuk menambahkan aktiviti Draw It dalam aplikasi Neopod bagi merangka jadual pertandingan. Di samping itu juga, aplikasi ini dapat mencukil kekuatan dan kelemahan diri pelajar dalam sistem pertandingan liga.
bunga dedap di atas para. Anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf itu. Tahniah kepada pembentang di atas yang mereka sebentar. Majlis merakamkan penghargaan kepada semua yang terlibat dalam sesi pembentangan pada hari ini. Dengan ini, maka berakhirlah sudah sesi kita pada kali ini. Majlis berehat seketika dan akan bersambung pada sesi ini pada pukul 2.30 petang. Sekian, terima kasih.